أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Raudatus Salihin, Masjid Lama Kampung Kundang, Kuala Langat, Selangor, yang saya mulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-63. Muka surat yang ke-63 kita masuk sedikit dalam contoh pengiraan. Pada muka surat yang ke-45 yang lepas ada kita pelajari berkenaan dengan yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka pada muka surat 45. Dan malam ini kita buat contoh pengiraan. Jadi antara perkara pertama, perkara terawal apabila berlaku kematian, kita kena mengasingkan yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Apa tujuan? Kerana yang pusaka ini wajib tertakluk dengan hukum faraid. Tak boleh semena-mena, tak boleh suka-suka kita nak gunakan untuk apa. Hanya perkara-perkara yang berhak sahaja. Al-huququ al-muta'alliqah bitirkah. Hanya perkara-perkara yang wajib sahaja dibenarkan untuk kita gunakan harta pusaka si mati sebelum daripada faraid. Lepas kita terima, terpulang pada kita dah lah, dah jadi hak kita. Kita nak jual ke tanah tu, kita nak belanja joli ke, pergi melancong ke, tak ada masalah dah. Tapi sebelum tu ada peraturan, tak boleh guna semena-mena. Tapi kalau bukan harta pusaka, lihat adakah ianya patuh syariah ataupun tidak. Jika tidak, kena dilupuskan dengan cara syar'i. Di Malaysia mudah kita kerana kita ada majlis agama. Di Selangor khususnya kita ada Baitul Mal, kita ada MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, yang mana mereka ada tempat untuk menyalurkan atau menggunakan wang-wang yang tidak patuh syariah. Bahkan kalau lihat dalam Facebook Baitul Mal MAIS, mereka aktif pergi ke masjid-masjid di belah bandar, buka kaunter kepada sesiapa yang ingin menyalurkan duit ataupun harta yang tidak patuh syariah kepada MAIS. Mereka akan terima dan mereka akan gunakan untuk maslahah umat. Ini salah satu usaha pihak MAIS untuk menggunakan, dalam erti kata lain, utamanya nak menyelamatkan umat lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahu nak guna untuk apa ni, lalas dia masuk tabung masjid. Tak boleh. Dia kata ni duit haram ni aku dapat daripada judi, kena nombor dapat 10,000.
tapi kita dah insaf, taubat, duit ni nak guna untuk apa ni? Lala kita rasa boleh tak boleh, bagilah kat sekolah tahfiz, tak boleh, haram. Jadi ada caranya untuk kita lupuskan. Jadi malam ni kita masuk sedikit dalam contoh pengiraan. Satu situasi di mana seseorang yang bernama Zaid telah meninggal dunia dan mempunyai harta seperti berikut. Pertama, dia ada rumah yang bernilai 2 juta ringgit. Bila sebut rumah, adakah harta pusaka ataupun bukan? Ya, harta pusaka. Melainkan kalau rumah tu dia beli menggunakan duit rompakan, tu lain cerita. Ini rumah umum, dan kebanyakan orang umum rumah ni biasanya patuh syariah lah. Dia dapat sama ada rumah pusaka milik dia, bahagian dia, ataupun dia beli sendiri menggunakan pembiayaan yang patuh syariah. Kemudian yang kedua, tanah yang bernilai RM1 juta ringgit. Tanah pusaka ke tidak? Ya, pusaka. Kemudian yang ketiga, wang dalam tabung haji sebanyak RM502,000. Pusaka ke tidak? Pusaka. Walaupun tabung haji ada sistem letak penama. Jangan ingat penama tu milik dia semua, tak. Dia cuma pemudah cara, dalam erti kata bahasa mudah kita, pemegang amanah, pentadbir. Dia keluarkan duit itu, berlaku kematian, aja sejen mati, pergi ke tabung haji, walaupun tak ada surat perintah. Surat perintah pusaka belum keluar lagi, tapi dia boleh keluarkan dah, sebab dia sebagai penama. Tapi kena ingat, bukan duit dia seorang. Jangan dianggap, arwah letak nama aku sebagai penama, jadi aku punya. Bukan. Dia cuma pentadbir sahaja. Dia kena keluarkan, dia boleh keluarkan terus, atau kalau kita rasa, kalau aku letak penama ni, anak yang sulung takut yang kedua, ketiga tak dapat, sebab dia kenal anak pertama ni jenis tamak, contoh. Kalau letak nama isteri, kalau letak nama suami, kalau aku letak nama suami, nanti selat-selat hari bulan, hari ni aku mati, besok dia kahwin lain dah, contoh. Sebab bagi meninggal, petang terus pergi tabung haji, keluarkan, ada duit, boleh kahwin lain. Ada duit. Jadi kalau susah-susah, tak payah letak penama. Kalau kita rasa dengan sebab letak penama tu boleh berlaku pergaduhan, boleh berlaku percakaran di kalangan waris-waris, lebih baik jangan letak penama. Sama konsep dengan KWSP, ada penama juga. Kalau kita rasa dengan sebab kita letak penama ni boleh jadi berlaku nanti pergaduhan, dia tak amanah, dia tak bagi-bagi kepada waris-waris yang lain, lebih baik jangan letak. Biar tunggu surat perintah pusaka daripada pejabat pusaka atau Mahkamah Tinggi Sivil, dapat surat tu, baru waris-waris ni bawa ke tabung haji ataupun KWSP, dan pihak tabung haji, KWSP akan salurkan terus kepada nama-nama yang ada dalam surat perintah pusaka tersebut. Itu lebih baik. Tapi kalau nak mudahkan urusan, sebab kita faham, misal kata kita meninggal, mungkin duit cash dekat kita tak banyak, ada tak sampai RM100 contoh. Kad bank pula kita simpan nyuruk bawah tilam, isteri pun tak tahu, contoh. Nombor PIN apatah lagi. Jenis kuat berahsia. Jadi kalau bisa kata begitu, letak nama isteri, berlaku kematian, isteri boleh keluarkan terus, jadi duit tu boleh digunakan dulu sementara menunggu proses urusan pusaka selesai. Nak tunggu urusan pusaka selesai, ambil masa. Boleh jadi sebulan, kalau paling cepat pun boleh jadi 2 bulan, 3 bulan, kadang sampai 6 bulan baru selesai. Baru selesai, harta pusaka si mati ni boleh dikeluarkan daripada bank, boleh dikeluarkan daripada tabung haji kalau tak letak penama, boleh dikeluarkan daripada KWSP kalau tak letak nama. Jadi ada pro kontra orang letak penama bagi tabung haji dan juga KWSP. Kemudian yang keempat, takaful hibah kepada isteri sebanyak RM200,000. Takaful hibah, sebenarnya jangan sebut hibah pun, takaful manfaat hibah, itu lebih faham. Di sebalik kita membeli, mencarung takaful, ada manfaatnya, dan manfaat tu kita hibahkan kepada orang lain. Contoh, saya ambil takaful hibah untuk isteri saya yang bayar setiap bulan, sebulan 150 contoh. Anda misal kata saya meninggal dunia, isteri saya akan mendapat RM300,000 contoh. Ini namanya takaful manfaat hibah, itu lebih tepat, kerana
Penama yang kita letakkan tu mendapat manfaat daripada hibah yang kita buat. Okey, ini pusaka ke bukan? Bukan pusaka. Kerana apa? Kerana bila kita mati, dia akan menjadi milik penerima yang kita namakan. Kita letak nama mak kita ke, kita letak nama ayah kita ke, ayah kita pun tak tahu, mak kita pun tak tahu, tiba-tiba datang syarikat takaful bagi tahu arwah ada dulu buat semasa hidupnya membuat takaful hibah kepada puan, kepada tuan, baru tahu, alhamdulillah dapat rezeki. Ini namanya takaful hibah, bukan pusaka menjadi milik kepada yang dinamakan. Kemudian yang kelima, insurans konvensional bernilai Rm500,000, yang mana jumlah caruman sebanyak RM12,000. Zaid masa hidup mungkin tersalah, tersilap dan dia pun tak tahu. Oh, rupa-rupanya insurans yang dia ambil ni bukan patuh syariah, konvensional. Padahal ada insurans-insurans yang patuh syariah, tetapi dia terambil dan dia teruskan juga. Dan dalam tempoh dia mencarum itu mungkin dalam sekitar 5 tahun contoh. Caruman yang dia dah bayar sebanyak RM12,000. Kemudian dia meninggal dunia, dapat pampasan sebanyak RM500,000. Adakah RM500,000 ini pusaka ataupun bukan? Bukan pusaka, tetapi caruman yang RM12,000 tadi adalah pusaka. Jadi kena tolak daripada RM500,000 tadi, tolak RM12,000, 88,000 yang itu tidak patuh syariah, bukan pusaka, tetapi 12,000 daripada 500,000 tadi adalah pusaka. Kemudian yang keenam, KWSP-I. I ini maknanya apa? Islamic. Tonton cek balik dalam akaun KWSP, mana yang ada KWSP. Kalau akaun bukan Islamic, cepat-cepatlah tukar. Cepat-cepat tu tukar. Jenuh waris kita nanti nak asingkan yang mana patuh syariah, yang mana bukan patuh syariah. Sebab dividen yang dapat daripada KWSP yang tidak patuh syariah itu bukan pusaka. Itu bukan pusaka, kena lupuskan kerana itu tidak patuh syariah. Jadi ambil yang akaun syariah. Kita boleh tukar. Kalau hari ini masih tengok oh bukan Islamic punya, kita boleh tukar terus. Sama ada online tak pasti online boleh buat ke tak, ataupun kena pergi kaunter. Sini kaunter paling dekat Bukit Tinggi Bukit Tinggi KWSP. Pergilah sikit, jauhlah sikit, tapi memudahkan waris kita nanti untuk bahagi-bahagikan, menentukan harta kita sama ada pusaka ataupun tidak. Sebanyak berapa? RM600,000. Pusaka ke tidak? Ya, kerana dah Islamic, semuanya dikira sebagai pusaka. Yang ketujuh, wang dalam bank sebanyak RM300,000. Kaya betul Zaid ni. Rumahnya juta, tanah juta. Wang dalam bank sebanyak RM300,000. Kemudian dan bank pun sama juga. Kena pastikan akaun kita tu akaun yang Islamik. Sekarang ni saya boleh kata semua jenis bank ada pilihan sama ada nak Islamik ataupun tidak. Jadi kalau kita baru buka akaun, sama ada akaun personal atau current semasa ataupun syarikat, pastikan yang Islamik. Apa bezanya Ustaz? Bezanya kita akan dapat dividen tiap-tiap bulan. Hujung-hujung bulan tu, awal bulan biasa dia akan kreditkan, masukkan dalam akaun kita, oh dividen sebanyak tak banyak pun, RM1 lebih. Kalau kita simpan dalam RM3,000 mungkin dalam sen-sen je, tak sampai RM1 pun. Tapi kalau syarikat semasa biasa lebih sikit. Duit itu bukan patuh syariah, kena asingkan. Tiap-tiap bulan waris nak kena kira. Susah ke senang? Susah. Jadi jangan susahkan waris kita, jangan merumitkan mereka. Asingkan ataupun kita tetapkan siap-siap akaun yang kita buka ni, akaun bank semuanya yang patuh syariah. Bila patuh syariah, wang yang kita simpan, wang yang kita letak dalam bank, bank akan gunakan untuk pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Bila yang tak patuh syariah, boleh jadi syubhat dan boleh jadi haram, kerana boleh jadi dilaburkan ke tempat-tempat yang perjudian, arak dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8, wang tunai sejumlah RM10,000. Ada cash dekat rumah RM10,000. Pusaka ke tidak? Ya, pusaka. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, kereta bernilai RM400,000. Tak tahu kereta apa, mahal sangat ni. RM400,000 kereta. Dan secara umumnya, secara amnya, bila kata kereta ni patuh syariah lah, melainkan memang diketahui dia beli tu menggunakan duit judi, dia beli menggunakan duit rompakan, yang tu itu jarang berlaku.
Tapi secara umum bila ada kereta si mati ni biasanya patuh syariah, dia beli sama ada cash ataupun dengan pembiayaan yang Islamik. Kemudian yang ke-10, pampasan setelah kematian sebanyak RM90,000. Pusaka ke tidak? Bukan pusaka. Kerana nak mudah faham, harta pusaka ni harta yang dimiliki semasa kita hidup. Dan pemilikan itu pemilikan mutlak, pemilikan yang sempurna. Pampasan ni adakah masa kita hidup dapat? Tak dapat, tunggu mati baru dapat. Sama juga macam khairat kematian. Sama juga duit derma orang datang layan kematian ayah kita, orang datang bagi dalam tabung, masuk tabung kat rumah, datang layan. Itu duit yang datang selepas kematian. Adakah pusaka si mati? Bukan pusaka si mati. Nak bagi mudah faham, milik sempurna pemilikannya semasa si mati itu hidup. Kemudian yang ke-11, pampasan perkeso sebanyak RM200,000. Ini juga bukan harta pusaka, pampasan. Kalau ada pencen, pencen bagaimana pula? Pencen ilat yang bulan-bulan dapatnya. Pencen terbitan yang waris dapat, isteri dapat, anak dapat. Okey. Pencen ilat. Kalau misal kata si Zaid ni contoh, dia kerja kerajaan, ada pencen. Umur 60 baru dapat. Dia meninggal dunia umur 65. Dalam tempoh 5 tahun tu tiap-tiap bulan dia dapat pencen. Dapat bulan-bulan dapat. Tapi pencen tu tak digunakan pun. Dia kan kaya, banyak duit ni. Jadi duit pencen pun tak terusik, tersimpan dalam akaun, simpan. Dalam tempoh 5 tahun tu mungkin dah ada dalam 100,000 contoh. Pencen ilat. Adakah itu pusaka ataupun tidak? Ya, pusaka. Kerana dimiliki semasa dia hidup dan semasa dia mati ada dalam pegangan dia. Adapun pencen terbitan yang mana bila dia meninggal akan dapat dekat isteri dia, akan dapat dekat anak dia. Yang itu bukan harta pusaka. Kerana dalam bab pencen ni dia ada akta khasnya berkait dengan pencen. Tapi kalau dia dapat masa dia hidup, dia sempat merasa, tapi duit tu tak sempat dibelanjakan, mati dia, duit tu dikira pusaka. Kemudian maklumat perkara yang wajib ditunaikan adalah seperti berikut. Pertama, beliau belum sempat menunaikan zakat setelah cukup nisab dan haul. Ini kita kena ingat, daripada harta-harta itu yang mana wajib kena zakat, kita kena kenakan zakat. Berapa? 1/40 bersamaan 2.5%. Tengok apa harta yang dikenakan zakat, apa dia harta yang tidak dikenakan zakat. Kemudian yang kedua, beliau meninggalkan seorang isteri dan kos penempatannya semasa iddah adalah sebanyak RM6,000. Dan ini juga antara perkara pertama yang dilakukan secara langsung apabila berlaku sahaja kematian, iaitu kos penempatan iddah 4 bulan 10 hari bagi isteri si mati balu untuk berkabung. Ini juga masyarakat kita kadang-kadang banyak yang salah, dihalaunya. Jadi balu ni baliklah ke rumah mak ayahnya. Kalau dia kata tak boleh, dia kena menetap di mana rumah suaminya itu. Kalau rumah tu rumah sewa, ambil harta pusaka, tanggung tempoh 4 bulan 10 hari. Ini termasuk dalam perkara yang mesti dilakukan. Ambil duit si mati sebelum daripada faraid lagi, bahkan sebelum daripada bayar hutang, sebelum daripada laksanakan wasiat. Ambil duit tu untuk penempatan balu si mati ini untuk tempoh dia berkabung 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, kos pengurusan jenazah iaitu sebanyak RM2,500. Yang keempat, semasa hidup beliau tidak menunaikan kewajipan haji lagi. Duit banyak, juta-juta, tapi tak buat haji lagi. Mungkin belum sampai masanya lagi, mungkin dia sakit, tak dapat nak pergi. Jadi ini juga termasuk dalam hutang dia kepada Allah, dan wajib waris ambil duit dia, pusaka dia untuk badalkan hajinya. Kemudian yang keempat, semasa hidup beliau tidak pernah menunaikan kewajipan haji. Okey, yang kelima, hutang beliau ialah sebanyak RM2 juta. 2 juta nanti kita akan kira satu persatu. Daripada 2 juta tu mana nak ambil, daripada mana duit tu nak diambil untuk dibayarkan hutang ni. Kerana hutang adalah perkara sebelum daripada faraid. Selesaikan dahulu hutangnya, selesaikan dahulu wasiatnya jika ada, barulah faraid. Kemudian yang keenam, beliau telah mewasiatkan sejumlah RM1 juta diberikan kepada masjid selepas beliau meninggal dunia.
Ini secara umum kita ambil faham secara rukun dan syaratnya sah. Tak perlu nak telitikan. Nanti kita akan masuk dalam bab hibah dan juga wasiat lebih terperinci. Sebab dalam kitab faham faraid ini tak ada bab hibah dan juga wasiat. Penting bab hibah dan juga wasiat kerana sering terkait dengan urusan faraid, sering terkait dengan urusan pusaka. Banyak berlaku bila kita dah kira dah bagi-bagi, baru teringat, dulu arwah mak pernah cakap kalau mak mati duit ni sejumlah ini bagi ke sekian-sekian. Itu wasiat. Duit dah bagi dah ni faraid. Mana nak kolek balik, padahal wasiat tadi sebelum daripada faraid. Jadi sering terkait antara hibah dan juga wasiat. Dah bagi-bagi dah ni. Dulu mak pernah cakap, arwah mak pernah cakap kalau anak saya masuk universiti, dapat masuk, mak nak bagi hadiah RM3,000. Itu semua kita kena kenal pasti. Adakah hibah, adakah wasiat, dan ianya kena dilaksanakan, kena diselesaikan sebelum daripada pembahagian faraid lagi. Okey, pengiraan jumlah harta pusaka Zaid. Pertama tadi, apa dia? Rumah. Berapa nilainya? 2 juta ringgit. Kita masukkan nilai bersihnya adalah 2 juta. Yang kedua, tanah yang bernilai 1 juta ringgit. Kita masukkan nilai bersih. Kemudian yang ketiga, duit tabung haji sebanyak RM502,000. Yang ini perlu tak tolak lagi zakat? Tak perlu lagi dah. Kerana tabung haji dia dah siap-siap tolak zakat. Dan dividen yang kita dapat setiap tahun, pihak tabung haji dah tolak siap-siap 1/4 2.5% untuk dizakatkan. Sebab tu jangan hairan kalau kita lihat dividen tabung haji dengan dividen KWSP, tabung haji lagi rendah. KWSP memang tinggi, tapi kewajipan kita individu, kita kena keluarkan zakat kalau kita keluarkan duit tu secara lamsam ataupun secara sikit-sikit. Macam yang sebelum ini, duit dalam KWSP kita ada contoh RM50,000. Sebelum ni dibenarkan keluar RM10,000. Ingat tak? Siapa yang keluar kat tangan? Tak ngaku. RM10,000 kita boleh keluarkan. Duit KWSP akaun 2. Yang sebelum ni masa Covid dulu kan. Dalam KWSP kita RM50,000. RM50,000 tu wajib tak zakat? Belum lagi. Kerana belum lagi dapat kat tangan kita. Tapi kita keluarkan RM10,000. RM10,000 tadi wajib tak zakat? Wajib zakat. Kerana KWSP dia tak tolak lagi zakat. Berbanding dengan tabung haji. Tabung haji dah tolak siap-siap. Setiap tahun mereka akan buat perkiraan dan tolak siap-siap duit simpanan orang umat Islam, mereka akan tolak siap-siap zakat. Jadi tabung haji RM502,000 ini memang pure dah. Dia punya harta pusakanya. Kemudian yang keempat, insurans konvensional. Yang keempat, kalau tengok list, takaful hibah kepada isteri sebanyak RM200,000. Yang ni kita tak masukkan. Kerana apa? Itu bukan harta pusaka. Kita masukkan dalam list ini hanya harta pusaka saja. Seterusnya, insurans konvensional. Kita masukkan juga, tetapi bukan nilai penuh RM500,000. Hanya RM12,000 sahaja. Kerana daripada RM500,000 pampasan itu, ada caruman oleh Zaid semasa hidupnya sebanyak RM12,000. Jadi RM12,000 inilah sahaja yang dikira sebagai pusaka. Tolak akan ada baki 488. Yang ini bukan pusaka dan bukan duit patuh syariah. Kena diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk dilupuskan, untuk digunakan untuk masalah umat, masalah umum. Kemudian yang kelima, KWSP sebanyak RM600,000. Bila I ni insya-Allah Islamik atau syariah dikira sebagai pusaka. Kemudian dah tolak zakat belum? Belum. Berapa zakat? 1/40 bersamaan 2.5%. Jadi 600,000 kalikan dengan 2.5% akan dapat 15,000. 15,000 ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh waris. Ambil 15,000, asingkan ini duit zakat. Jadi baki berapa? Baki 585. 585,000 daripada 600,000 tadi. Kemudian wang dalam bank. Dalam bank tadi ada berapa? RM300,000. Pun sama juga. Bila kita keluarkan, kita kena zakat. Kita kena zakat bila cukup haul dan juga nisab. Dalam kes ini cukup tak haul dan nisab? Cukup
dan kena keluar zakat 1/40, 2.5% daripada 300,000 adalah 7,500. 300,000 tolak 7,500 ada baki 292,500. Setakat ni boleh? Kena pening dah. Tengok nombor. Asal faham sudah. Yang penting faham untuk kita bezakan yang mana pusaka, yang mana bukan. Kalau ada pusaka, ada zakat ke tidak? Yang ni kena zakat, okey, tolak siap-siap. Yang bersih tu baru pusaka. Kemudian yang ketujuh, wang tunai. Wang tunai kalau ikutkan RM10,000, maka RM10,000 ini tak dikira sebagai cukup nisab. Jadi tak ada dia punya zakat. Masuk terus dalam pusaka. Dan yakin duit tu duit yang patuh syariah. Memang duit simpanan dia letak bawah bantal. RM10,000 seikat. RM50 tu seikat. Kalau 100, RM5,000 2 ikat ada dalam bawah bantalnya. Jadi duit yang patuh syariah termasuk dalam pusaka. Kemudian yang keempat, yang seterusnya, kereta nilainya berapa? RM400,000, termasuk juga dalam harta pusaka. Zakat tak? Tak zakat. Kereta bukan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang wajib dikeluarkan zakat antaranya simpanan, antaranya emas, antaranya kita punya hasil tanaman, padi, gandum dan sebagainya. Jadi keseluruhan kalau kita campurkan daripada 2 juta, 1 juta, yang ini, yang daripada kolom kanan sekali ini, akan dapat jumlah keseluruhannya adalah RM4,801,500. Jangan terus bagi faraid, tak? Tengok balik, ada tak wasiat si mati? Ada. Apa dia wasiat si mati? Dan sebelum tu kita masuk dulu apa yang bukan harta pusaka zaid. Pertama tadi adalah takaful hibah yang diberikan kepada isterinya sebanyak RM200,000. Yang ni bukan harta pusaka, sebab tu kita tak masukkan dalam jadual ni. Kemudian yang kedua, pampasan setelah kematian, yang ini juga bukan harta pusaka, ia menjadi milik keluarga. Jadi terpulang pada keluarga nak guna untuk apa? Nak guna untuk buat jamuan, majlis tahlil arwah ke, silakan. Kerana itu bukan perkara yang wajib dilakukan, tapi nak buat juga, guna duit ini boleh, tak ada masalah, kerana bukan harta pusaka dan tak tertakluk dengan hukum faraid. Kemudian yang ketiga, pampasan perkeso sebanyak RM200,000 juga milik isterinya. Milik isterinya, bukan harta pusaka. Apa bezanya Ustaz? Boleh jadi si mati ni ada waris ayah, ada waris ibu. Jadi ayah ibu ni kalau pusaka ada tak haknya? Ada. Tapi kalau bukan pusaka, tak ada hak lah, menjadi milik isterinya sepenuhnya lah. Sama juga macam takaful hibah tadi, sama juga dengan pampasan setelah kematian tadi. Jadi perkara yang wajib ditunaikan, pertama sekali adalah penempatan isteri beriddah sebanyak berapa? RM6,000 tadi. Tolak siap-siap daripada jumlah keseluruhan tadi, RM4,801,500 ini yang kita kira tadi, tolak siap-siap RM6,000. Dan apa lagi nak kena tolak? Pengurusan jenazahnya. Berapa? RM2,500. Arwah zaid ni tak carum kepada khairat kematian. Contoh, jadi berlaku kematian, jadi pihak pengurusan tanah perkuburan memang kebiasaannya mengecas RM2,500. RM2,500. Jadi tolak siap-siap. Ini termasuk dalam perkara yang wajib dilakukan sebelum daripada faraid. RM6,000, RM2,500 untuk pengurusan jenazah. Kemudian badal haji. Badal haji wajib kerana zaid belum pernah menaik haji lagi semasa hidup dia. Tolak siap-siap. Ini hutang dia dengan Allah. Kemudian ada hutang zaid sebanyak berapa? RM2 juta. Kalau tengok muka surat 64 nombor 5 bawah tu, hutang beliau ialah sebanyak RM2 juta. Tolak siap-siap. Ini kita kira hutang dulu. Jangan campur wasiat. Wasiat belum lagi. Kenapa tak kena campur? Kenapa jangan campur dulu? Sebab bila kita nak laksanakan wasiat, kita kena tengok nilai baki yang ada itu, sebab dia tertakluk pada syarat tak lebih daripada 1/3. Syarat wasiat tidak lebih daripada 1/3. Kalau lebih, tak wajib dilaksanakan selebihnya, wajib yang kadar 1/3 sahaja. Jadi sebab itu wasiat ni jangan ditambah dulu. Saya dah kolomkan warna merah kotak ni. Kira yang 2 juta tambah 3,000 tambah 2,500 tambah 6,000.
maka akan dapat RM2,11,500. Tolaklah 4,801,500 tolak dengan 2,11,500, maka akan dapat bakinya berapa? 2,790,000. Kalau ada kalkulator boleh simak. Ini setelah tolak apa? Setelah tolak hutang pendapatan isteri, kemudian hutang badal haji, pengurusan jenazah, ini semua tolak siap-siap, dapatlah baki RM2,790,000. Baru kita tengok ada tak wasiat si mati. Ada. Wasiatnya apa? Wasiatnya sebanyak 1 juta diberikan kepada masjid selepas beliau meninggal dunia. 1 juta daripada RM2,790,000. Lebih ke tidak 1/3? Lebih. Kalau baki yang ada 3 juta, wasiat 1 juta ngam-ngam lah 1/3. Tapi harta yang tinggal, yang dikatakan 1/3 adalah daripada baki duit yang ada selepas selesai hutang. Jangan kira daripada mula-mula. Daripada mula-mula memang banyaklah, berjuta-juta duit Zaid masa ni. Masa mula-mula, dia kata wasiat cuma 1 juta. Tapi wasiat dia punya tempat selepas hutang. Step dia selepas hutang. Jangan dulukan wasiat dulu. Kalau dulukan wasiat dulu, habislah. Bermakna nanti kita akan terlebih dalam wasiat nanti. Yang dikatakan 1/3, semasa nak laksanakan tu, selepas selesai hutang, berapa baki, tengok cukup ke tidak 1/3. Kalau lebih, tak wajib yang lebih, hanya 1/3. Jadi wasiatnya 1 juta. Bila dikira-kira 1/3 daripada 2,790,000, hanya RM930,000 sahaja. Maka inilah jumlah yang wajib waris laksanakan wasiat si mati. Faham ya? Boleh tak waris nak laksanakan 1 juta juga? Boleh, dengan syarat illa ayyasha'a warasa. Sekiranya di kalangan waris-waris bersetuju. Tak apalah, sikit lagi 70,000. Sikit bagi dia. Bagi waris yang lain yang mungkin susah, jangan, tak boleh. Aku nak duit tu. Jangan kata dia tamak pula. Itu hak dia. Tapi kalau semua waris bersetuju, tak apalah. Setuju semua, kita bagi 1 juta dekat pihak masjid, setuju, tak apa. Selesai. Mana daripada RM2,790,000 ni tolak 1 juta, ada baki lagi 1.79 juta. Yang tu baru faraid. Itu kalau mendapat persetujuan daripada ahli waris untuk laksanakan wasiat tadi sejumlah 1 juta, yang mana lebih daripada 1/3. Kalau ada yang waris tak setuju, maka tak wajib laksana yang lebih daripada 1/3, hanya pada kadar 1/3 sahaja. Ini beza ya. Dekat syarat wasiat, pertama bukan kepada ahli waris, yang kedua tak lebih 1/3, yang ketiga bukan untuk perkara maksiat. Ini 3 syarat wasiat. Beza syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama bukan kepada ahli waris. Andai misal kata di kalangan waris-waris, ibu mewasiatkan, okey, ini sejumlah duit 50,000, kalau mak mati bagi dekat adik kamu yang bongsu. Wasiat ke tidak? Wasiat, kerana kaitkan dengan mati dan penyerahan selepas kematian. Kepada siapa? Adik yang bongsu, bermakna anak dia. Anak dia waris ke tidak? Waris. Innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak pewarisan kepada ahli-ahlinya. Ahli waris dah dapat masing-masing dah mengikut faraid, fala wasiyata li warithin. Maka tak boleh lagi. Nabi larang wasiat kepada ahli waris. Dia bagi juga, dia cakap juga masa hidup. Anak-anak lain masa hidup setuju lah mak cakap kan masa hidup. Tapi persetujuan semasa hidup tak diambil kira. Yang diambil kira semasa nak laksanakan selepas kematian ibu nanti, kemudian baru bincang balik adik-beradik. Ini mak ada wasiat dulu. Ingat tak dulu kita dengar semua? Dengar. Ingat tak dulu mak ada wasiat 50,000 untuk adik, untuk ucu? Ya. Okey, sekarang abang nak tanya, semua setuju tak kita bagi RM50,000 ini kepada ucu? Masa tu baru perlunya persetujuan di kalangan ahli waris. Bukan masa mak cakap dulu. Masa mak cakap dulu memang kita manut. Berani nak lawan. Silap-silap tak dapat tak dapat bahagian kalau mak nak hibah masa tu. Jadi yang dikatakan persetujuan tu illa ayyasha'a warasah, semasa selepas kematian, semasa nak laksanakan tu. Kalau nak misal kata waris-waris tak bersetuju, tak boleh. 50,000 bukan sikit, banyak tu. Abang pun, kakak pun bukan orang senang.
Jadi kalau ambil ini 50,000 ni bagi ke adik, bermakna baki yang ada untuk faraid jadi sikit. Jadi semua tak setuju. Maka tak wajib laksanakan, bahkan tak boleh laksanakan, tak boleh langsung. Asal 50,000 jadi kosong, maknanya tak boleh langsung sebab waris-waris tak bersetuju, tak menempati syarat yang pertama. Berbeza dengan syarat yang kedua tadi, 1/3. Dalam kes ini lebih ke tidak 1/3, lebih 1 juta tadi. Baki yang ada 2.79 juta aja, yang diwasiatkan 1 juta lebih. Bukan bermakna batal langsung, tak. Dia wajib laksana tetapi pada kadar yang maksimum sahaja, iaitu 1/3 bersamaan 930,000 sahaja. Jelas ya? Antara syarat pertama dan syarat kedua, kalau dua-duanya melanggar syarat, bermakna yang pertama tadi kepada ahli waris tak wajib laksanakan. Tak timbul isu anak derhaka. Kau anak derhaka, dulu mak cakap duit ni bagi kat Ucu, tapi abang kakak semua tak setuju hari ni, semua anak derhaka. Tak boleh. Tak ada istilah anak derhaka. Derhaka ni pada perkara yang taat, perkara-perkara yang patuh syariah. Dalam hidup mak ayah kita pun, dari segi hukum, azan dulu ke? Teruskan. Azan dulu, kita berhenti sekejap, bagi kita sambung sedikit insya-Allah. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbana sayyidina wa sayyidina Muhammad. Kita sambung sedikit boleh ya? 5 ke 10 minit insya-Allah. Habiskan sikit gini penerangan sebelum kita berhenti pada tajuk sebab-sebab pusaka. Okey, dalam bab wasiat, jangankan wasiat, pesanan pun tak wajib laksana kalau benda tu melanggar syariat. Contoh suami ni, dia laki ni dia berkelahi lah, maknanya tak ngam dengan adik-beradik dia, tak ngam dengan adik-beradik, gaduh, tak tahulah sebab apa, pusaka ke sebab apa ke, wallahualam. Masuklah hospital dia ni, jadi dia pesan dekat isteri dia yang jangan bagi disebut nama adik-adik dia, nama abang dia, jangan bagi ni semua datang melawat abang kalau abang sakit dekat hospital ni. Kemudian kalau abang mati nanti, jangan bagi dua ni datang melawat abang, jangan datang untuk sembahyangkan, jangan datang untuk kebumikan. Dia pesan dekat isteri dan juga anak-anak. Jadi isteri anak-anak ni ingat benda tu macam wajib ikut, kerana perintah suami kan. Dia buatlah sampailah meninggal. Lepas tu tanya dengan ustaz, boleh ke saya buat macam ni? Tak boleh, hukumnya haram. Perbuatan isteri ni tadi hukumnya haram, kerana perintah suami itu, perintah ayah itu perkara yang dilarang oleh syarak, memutuskan silaturahim. Sama juga dalam isu wasiat ini. Wasiat kepada ahli waris, Nabi larang. Siapa yang larang? Nabi SAW. Pada wasiat ahli waris, maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kita masa hidup, ya kan ajalah, mak tak faham, tak apalah, ayah tak tahu, tak apalah. Tapi lepas kematian, kita kena terangkan dengan waris-waris yang lain, kita tak wajib laksanakan ini. Kerana apa? Melanggar syarak. Tak timbul isu anak derhaka. Kalau misal kata isteri tadi, dia kata senyap-senyap dia bagi adik-beradik suami ini datang melawat, dalam keadaan suami ini tak tahu, koma contoh, tak sedar kan, jadi ada juga datang. Tak berdosa si ini, tak berdosa sebab dia ingkar dengan perintah suami tadi, sebab perintah tadi bukan yang patuh syariah. Okey, wasiat ini telah melebihi 1/3 daripada harta pusaka. Ingat, pengiraan 1/3 ini bukannya 1/3 daripada 4.8 juta yang mula-mula kita kira tadi, tak. Itu sebelum tolak hutang, sebelum tolak badal haji, sebelum tolak untuk penginapan, penempatan dalam tempoh berkabung isteri, balu si mati, tak. Tetapi selepas daripadanya. Dalam isu ini, arwah Zaid mewasiatkan 1 juta, satu jumlah yang tepat. Melainkan kalau dia berwasiat 1/3 daripada harta saya diberikan kepada pihak masjid, itu mudah. Maknanya tak timbul lagi isu kena minta izin dengan waris, kerana berapa baki yang ada, kira tu 1/3 bagi kat masjid. Tapi isu sekarang ni dia menentukan nilai itu berapa, 1 juta.
Bila tolak-tolak hutang apa semua, kira-kira tak sampai 3 juta, 2.79 juta, maka 1/3 cuma RM930,000 sahaja. Itulah yang wajib diberikan kepada pihak masjid sebagai penerima wasiat. Jadi baki yang ada berapa lagi? Daripada RM2,790,000, tolak yang wasiat tadi 1/3-nya adalah RM930,000, adalah bakinya berapa? 1.86 juta. Yang inilah baru difaraidkan kepada ahli-ahli waris. Kalau misal kata waris yang ada, ayah Zaid ada, ni Zaid mati, ayahnya ada, ibunya ada, isterinya ada, anak lelaki ada, anak perempuan ada, ni bapa, ini ibu, ini isteri. Masing-masing akan mendapat pusaka, dapat bahagian masing-masing. Bapa dapat berapa? 1/6, sebab Zaid ada anak lelaki. Kemudian ibu dapat berapa? Dapat 1/6, sebab Zaid ada anak, tak kira lelaki atau perempuan. Isteri Zaid akan dapat berapa? Isteri akan dapat 1/8, sebab Zaid ada anak. Jadi baki yang ada 8, 6, 6 dapat dia punya asal masalah 24. 24 1/6 bersamaan dengan berapa? 4/24. Betul? 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. Ini pun sama, ibu akan dapat 4/24. Isteri 3/24. 3 tambah 4 tambah 4, 4, 8 campur 3, 11. Ada tak baki? 24 tolak 11, 13. 13 ni diberikan kepada anak-anak Zaid dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. 13 ni kena bahagi 3. Kalau dah ada RM13,000, bahagi 3. Maknanya 1 bahagian untuk anak perempuan, 2 bahagian untuk anak lelaki. Ini secara ringkas. Kalau nak detail, dia kena kira buat jadual, nanti ambil masa pula. Yang ni nanti insyaAllah kita akan masuk dalam bab pengiraan, jauh lagi. Tapi kalau ada yang bertanya, saya akan jawab kalau ada soalan berkait dengan kira-kira. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dalam bab sebab-sebab pusaka. Tapi kita belum masuk yang ini lagi, akan datang. Saya akan masuk sentuh dalam bab hibah dan juga wasiat. Saya akan ambil daripada kitab Fiqh Faraid Hibah dan juga Wasiat yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Adnan Fazil. Yang ni, dalam ni ada cerita tentang hibah, tentang wasiat secara ringkas, tetapi cukup lengkaplah bagi saya walaupun ringkas. Dari segi rukunnya, dari segi syaratnya. Jadi kita kena pasti tahu. Yang ni mak dulu ada cakap nak bagi dekat ni, cukup tak syaratnya? Rukunnya betul ada, tapi cukup tak syaratnya? Tak cukup. Maka wajib tak bagi? Tak wajib, tak sah hibah. Itu belum lagi kita masuk dalam jenis-jenis hibah. Ada hibah umrahnya, ada hibah rukubahnya. Nanti kita akan masuk insya-Allah pada perjumpaan akan datang. Kita akan terus masuk dalam bab hibah wasiat sebelum kita masuk dalam bab sebab-sebab pusaka. Ya. Mengenai yang pada anak tadi tu, Okey. Perempuan tu dia kan faraid. Okey. Kalau seandainya dia bagi sama rata, boleh tak Ustaz? Dia bagi sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan. Ya. Boleh dengan syarat cukup takharus. Syarat takharus apa dia? Pertama, di kalangan ahli waris yang terlibat untuk takharus. Siapa yang terlibat? Anak lelaki dan anak perempuan saja. Melainkan kalau semua ayah, ibu, isteri, anak-anak semua sepakat nak bagi sama rata, boleh juga. Boleh juga bagi sama rata dengan syarat pertama, di kalangan ahli waris yang 5 orang ni semua akil dan juga baligh. Syarat pertama. Yang kedua, mereka kena tahu dan faham bahagian masing-masing mengikut faraid. Jangan tahu saja tak cukup syarat lagi. Tahu berapa bahagian? Bahagian saya cuma 1/8 saja, kata isteri. Tak apalah, sikit je, saya bagi semua ke anak-anak saya, kata isteri saya. Betul puan nak bagi ke anak-anak semua? Betul, saya dah kerja, saya dah ada pendapatan sendiri. Tuan faham tak 1/8 tu berapa? Anda dan saya kata harta Zaid ada 8 juta, puan punya 1 juta. Betul nak bagi ke anak-anak? Dia senyap. Nanti Ustaz. Sebab apa? Faham.
Itu syarat dia. Bukan hanya tahu je. Kalau tahu ini kita anggap 5 sahaja waris. Boleh jadi waris sampai berbelas-belas. Bila berbelas-belas, bahagian itu boleh jadi 1/30 lebih, 1/40 lebih. Bawah tu banyak. Jadi ini sikit je kot ni, tak apalah, saya tak nak lah. Tak boleh. Dia kena faham juga yang dia punya bahagian 1/40 contoh tadi, berapa nilainya? Oh, nilainya cuma RM100 saja. Tak apalah, bagilah kat lain. Sah. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, di kalangan waris yang mana asalnya bahagian lebih menjadi sedikit, bila sama rata, kena dapat keredaan daripada dia. Siapa dia? Anak lelaki tadi. Perlu tak dapat keredaan daripada anak perempuan? Tak perlu. Jangan tanya dia memang nak. Sebab dari sikit jadi banyak. Jangan tanya, senyap bermakna setujulah tu. Kakak nak kat sama rata, senyap je. Nak lah tu maksudnya. Jangan tanya. Tapi tanya dekat yang lelaki. Sebab apa? Sebab yang lelaki ni asalnya banyak. Kalau contoh tadi daripada 13,000, kita ambil lah sini contoh 15,000 lah. 15,000, anak lelaki dapat 10,000, anak perempuan dapat 5,000. Daripada 5,000 ini, ikutkan je 10,000 ni, anak lelaki je dapat 10,000. Bila sama rata dapat 7,500. Dia akan mikir, nak bagi tak nak setuju ke tak nak. Kalau tak setuju, ini hak aku. Dan kalau macam kata, dia kata tak boleh, saya nak bahagian saya ke faraid. Yang kakak, anda misal kata perempuan ni kakak ni haram kata dia tamak. Tak boleh kata dia tamak. Engkau tamak lah dik, kata. Aku bukan orang lain, kakak engkau juga. Tak boleh kata tamak. Tamak ni apa dia? Ambil hak orang, masuk poket dia. Itu tamak. Siapa yang tamak sebenarnya? Kakak yang tamak. Dia nak hak adik tu masuk dekat bahagian dia. Jadi yang dikatakan tamak tu, ambil hak orang, masuk poket dia. Tak boleh. Tapi melainkan kalau adik kata, tak apalah kak, saya punya RM10,000 ini, kakak RM5,000, saya bagi RM2,500 lagi, supaya kita sama-sama banyak. Jadi RM7,500, RM7,500. Boleh. Dengan syarat 3 tu mesti kena ada. Apa dia? Akil baligh di kalangan ahli waris. Yang kedua, tahu dan faham bahagian masing-masing. Yang ketiga, redha di kalangan ahli, yang mana asal banyak menjadi sedikit. Kenapa kena redha? Apa hikmah di sebalik redha, di sebalik tahu dan faham? Dengan sebab tahu dan faham inilah timbulnya redha. Banyak yang berlaku tak tahu dan tak faham, tapi redha hujung-hujung. Tak boleh. Contoh, dulu 10 tahun lepas bahagi, semua sama rata. Tak tahu pun bahagian faraid masing-masing berapa. Tak kira lelaki perempuan. Tak apalah, bagi sama rata je lah, dapat seorang sekar semua. Malam ni masuk mengaji faraid. Ada yang baru datang, contohlah kan. Kira-kira, bahagian aku dulu patut sekar setengah. Dulu kalau ikut faraid, aku dapat sekar setengah. Tapi sebab dulu aku tak tahu, dapat seekar sama rata. Menyesal dulu ikut faraid. Menyesal dulu tak ikut faraid. Dekat situlah hikmah di sebalik ulama mensyaratkan kena tahu dan faham. Kerana dengan sebab tahu dan faham itulah timbul redha masa nak buat keputusan taharus tadi, untuk buat keputusan sama rata. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada lagi soalan? Ya. Jadi kalau ibu berwasiat untuk anak dia berusia 50,000, kita boleh tanya balik pada waris setuju atau tidak? Betul. Tapi ayah wasiatkan untuk masjid 1 juta, wajib bayar. Okey, betul. Macam mana tu kan? Apa bezanya? Apa bezanya? Bezanya dia terkait dengan syarat wasiat tadi. Apa dia syarat wasiat? Bukan kepada ahli waris. Bukan kepada ahli waris. Innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, dah bahagian kepada ahli waris. Ayahnya banyak ni, ibu banyak ni, isteri banyak ni, anak-anak banyak ni, maka tak ada lagi wasiat. Walaupun kalau kita tengok dalam Quran disebutkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabun, diwajibkan kepada kamu untuk berwasiat ketika mana hampir mati, kepada siapa? Kedua ibu bapa dan kerabat. Ayat ini diturunkan sebelum faraid diwajibkan. Jadi sebelum hukum faraid ini timbul, turun ayat wasiat itu wajib kepada kedua ibu bapa dan juga kerabat. Masa itu belum lagi ada perintah faraid. Jadi orang dulu zaman Nabi, masa Islam dah Islam dah. Cuma peringkat itu dia berperingkat-peringkat turun ayat itu. Ayat itu turun, belum lagi turun tentang perintah faraid. Jadi ketika itu wajib berwasiat kepada ibu bapa dan kerabat.
sebab belum ada lagi faraid. Jadi turun ayat faraid, ayat 11 surah An-Nisa, ayat 12 surah An-Nisa, ayat 176 surah An-Nisa. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah dah bagi dah, berdasarkan ayat tadi, ayat 11, ayat 12, ayat 176 surah An-Nisa, fala wasiyata liwarithin. Jadi mansuh hukum wajib wasiat tadi kepada ibu bapa dan kerabat. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Saya cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur sahaja tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.